Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk operasi bergabung melibatkan anu. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 41. Kita akan sama-sama menjawab soalan 4F hingga J. Untuk soalan-soalan lain, cikgu ada tinggalkan link di bahagian description. Soalan F, P bahagi 7 darab 4 bersamaan sifar perpuluhan sifar 65 juta. Jadi kita hendak mencari nilai P, iaitu anu untuk soalan ini, iaitu nilai yang kita tidak ketahui. Jadi langkah pertama, kita perlu tukarkan dahulu sebutan perpuluhan juta ini kepada nombor bulat. Jadi kita boleh buat kaedah pertama yang mana kita menentukan nilai tempat, iaitu di hujung ini ialah sebelum titik kumpulan ini ialah juta, kemudian ratus ribu, kemudian puluh ribu dan ribu. Jadi kita cuma gantikan nombor itu mengikut nilai tempat. Jadi juta tak ada, ratus ribu tak ada, manakala 6 ini ialah puluh ribu dan 5 ini ialah ribu. Jadi kita gabungkan, kita jadi 65,000. Okay, ini secara congak kita tukarkan kepada nombor bulat. Okay, selain daripada itu, kita boleh tukarkan melalui kaedah mendarabkan nilai sebutan perpuluhan juta ini dengan 1 juta. Okay, jadi kaedahnya sifar perpuluhan sifar 65 kita akan darabkan dengan 1 juta. Bila nombor perpuluhan didarabkan dengan 1 juta atau 1,000 atau 100, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan mengikut bilangan sifar. Jadi kita salin dulu sifar perpuluhan sifar 65. Jadi kita akan gerakkan ke kanan sebanyak 6 kali titik perpuluhan itu kerana ada 6 sifar. Jadi kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. Titik perpuluhan kita dah pindahkan. Kita dapat nilainya. Kita masukkan sifar dulu, ruang yang ada. Dan kita tulis semula nombor itu dalam nombor bulat, iaitu 65. Kemudian ada 3 sifar. Kita dapat 65,000. Jadi sama seperti kaedah congak yang kita buat tadi. Okey. Okay, sekarang kita salin dulu nombor ini dalam bentuk pernyataan yang mana kita tukarkan kepada nombor bulat. Jadi kita tulis P bersamaan P bahagi 7 darab 4 bersamaan sifar perpuluhan sifar 65 tu. Kita ini soalan dia, tapi kita akan tukarkan kepada nombor bulat, iaitu 65,000. Okay, ini ayat pertama ataupun ayat matematik yang kita akan tukarkan. Okay, kemudian kita pergi kepada songsangan untuk mendapatkan P ini. Jika satu nombor itu didarab 4, maka kita perlu songsangkan bahagi itu kepada darab itu kepada bahagi, manakala bahagi kepada darab. Jadi kita boleh buat sedikit salinan kat sini. Okey, sebenarnya dia bermula dengan tambah. Kalau dia tambah, dia akan menjadi songsangan dia tolak. Kalau tolak, dia akan menjadi tambah. Kalau darab, dia akan menjadi bahagi. Manakala kalau bahagi, songsangan dia kepada darab. Jadi untuk mendapatkan nilai P,
65,000 kita akan bahagi ke 4. Kemudian kita akan darabkan dengan 7. Kita tulis semula ayat ni. Okey, P sama dengan ataupun P bersamaan 65,000. Kita akan bahagi 4 dahulu. Kemudian jawapan dia kita akan darabkan dengan 7. Sebab ni bahagi, kita jadikan dia darab. Okey, ini ayat matematiknya. So, kita akan buat di muka surat sebelah, iaitu bahagi dahulu 65,000 dengan 4. Okay, kita akan tulis 65,000 bahagi 4. Okay, jadi kita perlu ada sifir 4. Okay, jadi berapa kali 4 jawapan 6? Kita tengok sifir 4. 4, 8. Okey, 6 tak ada Yang hampir ialah 4 kita akan ambil sebab dia lebih kecil untuk kita buat tolak. Jadi, berapa kali 4? 6. Kita akan cakap 1 kali 4 iaitu 4. Okay, kita tolak dapat 2. Kemudian kita turunkan 5. Kita dapat 25. Jadi, berapa kali 4? 25. Kita tengok sifir kita. 4, 8, 12. Kemudian 16, 20, 24 dan seterusnya 28. Okay, kita akan ambil 24 dalam sifir 4 iaitu 6 kali 4. So, tulis 6, tulis 24. Kemudian kita tolakkan 5 tolak 4, 1 sifar, 2 tolak 2 sifar. Kita turunkan pula sifar di hujung sana. Okay, kita turunkan. Dan nombor terhasil sekarang ialah 10. Jadi berapa kali 4? 10. Tak ada. Yang ada ialah 8. Jadi kita tulis 2 kali 4, 8. Kemudian kita tolakkan. Kita dapat sifar tolak 8 tak boleh. Dia jadi 10. 10 tolak 8, 2. Dan kita turunkan sifar di belakang. Nombor sekarang ialah 20. Jadi berapa kali 4? 20. Okay, ada kat sini 5. Jadi kita tulis 5. Kita tulis 20. Dan kita tolakkan. Selesai. Kemudian ada satu sifar ni kita tak perlu turunkan. Kita cuma tambah saja sifar di belakang. Jadi inilah dia operasi songsangan pertama, iaitu kita bahagi. Ia bahagi sebab dia guna darab, dia akan jadi bahagi. Kemudian kita akan darabkan dengan 7 jawapan ni. Jadi kita akan ambil 16,250. Kita akan darabkan dengan 7. Sifar kali 7 sifar. 5 kali 7 35. 2 kali 7 14. Tambah 3 17. 6 kali 7 42. Tambah 1 43. 1 kali 7 7. Tambah 4 11. Okay, jadi inilah nilai P yang kita dah dapat, iaitu 113,750. Okay, jadi cikgu ulang lagi sekali. Langkah pertama yang kita akan buat, pertama sekali kita tukarkan kepada nombor bulat nilai perpuluhan ini. Kemudian kita buat songsangan, iaitu kalau darab kita akan bahagikan, kalau bahagi kita akan darabkan. Okey, dan dapat nilainya iaitu yang kita kira tadi, iaitu 113,750. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan G. P tambah 4 darab sifar perpuluhan 3 juta bersamaan 158 juta. Jadi langkah pertama kita akan tukarkan dahulu
perpuluhan juta dan juga pecahan juta kepada nombor bulat. Kita tengok yang pertama dahulu, iaitu sifar perpuluhan 3. Seperti biasa kita jawab dalam nilai tempat, kita buat J dan juga kita buat RR, iaitu ratus ribu. Jadi dia ialah 300,000. Okey, terus dapat nombor dia secara congak. Okay. Itu yang pertama. Okey. Ataupun kita boleh buat darabkan nilainya dengan 1 juta. Okey, jadi kita buat sifar perpuluhan 3 kita akan darabkan dengan 1 juta. Okey, kemudian kita salin semula dan kita gerakkan titik perpuluhan sebanyak 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Titik perpuluhan kita dah alih ke hujung dan kita masukkan ruang yang ada sebagai sifar. Dan kita salin semula nombor ini, iaitu 3, kemudian sifar-sifar 300, kemudian ada 3 sifar. Jadi jawapan ini sama seperti kita buat congak tadi, iaitu 300,000. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita akan tukarkan pula 158 juta ini kepada nombor bulat, yang mana cikgu dah siapkan awal nilai pecahan juta. Kita tengok 158 pecahannya ialah 8, penyebutnya 8, kita akan tengok 8 kat sini. Okey, jadi nilai 1/8 ialah 125,000. Tapi oleh kerana 5, maka kita akan darabkan 125,000 dengan 5. Kita tulis dulu 1/5 bersamaan, kita ambil nilai 125,000 dulu. Okay, ini kalau 1 tapi oleh kerana 5, maka cikgu bulatkan 5 ni. 5, maka kita akan darabkan dengan 5. Okay, so darab 5. Okay, kemudian kita gariskan. Kita dapat nilainya sifar, 5 kali 5, 25. 2 kali 5, 10, tambah 2, 12. 1 kali 5, 5, tambah 1, 6. Kemudian, kita tengok oleh kerana ini nombor bulat, kita asingkan 1 ini ialah 1 juta. Jadi, yang terhasil sekarang dalam nombor bulat, kita gabungkan nombor bulat dengan pecahan tadi, nilainya ialah 1.625.000. Ini dia penukaran kepada nombor bulat langkah pertama yang kita buat. Sekarang kita akan salin semula ayat matematik ni dalam nombor bulat. Okey. So kita tulis kejap cikgu salin soalan ni dalam nombor bulat. Okey, jadi kita tulis dulu ni 158 nilainya ialah 1.625.000. Okey, jadi kita gunakan buku sebelah. Kita tulis P sama dengan P tambah 4 darab 300,000, kemudian bersamaan 1.625.000. Okey, dia agak panjang sikit. Tengok. Okey, sekarang kita akan selesaikan dahulu di belah kanan, iaitu yang ditambah dahulu. Okey, maksud cikgu ialah bukan cikgu tak nak buat songsangan bagi 300,000, tadi cikgu cakap suruh bagi songsangan. Tapi kalau kita tengok sini, dia melibatkan tambah dengan darab. Jadi kita akan buat yang ni dulu. Sekejap. Okey, ni so kita akan buat ubah sini dahulu, iaitu
4 darab 300,000 dahulu. Okey. Jadi kita salin dulu. P sama dengan P. Bukan P sama dengan P tambah. Okey, hasil darab ni. Okey. Jadi kita buat dekat kanan ni. 300,000 kita akan darab 4. Jadi nilainya ialah sifar 3 kali 4 12, iaitu 1,200,000. Maksudnya P tambah 1,200,000 bersamaan 1,625,000. Sekarang baru kita gunakan operasi songsangan. Dia ibarat seperti kita buat macam ni. P tambah 2 sama dengan 6. Jadi untuk mendapatkan P, 6 ni perlu ditolak 2. Jadi bila 6 tolak 2 kita dapat P itu ialah 4. Okey, jadi ini ialah 4. Jadi berbalik pada soalan ni, untuk mendapatkan P, kita buat P sama dengan, ini barulah sama dengan, kita akan buat 1,625,000. Kita akan tolak 1,200,000. Kemudian kita garis dan kita akan dapat jawapannya. Okay, sifar 5 tolak sifar 5, 2 tolak sifar 2, 6 tolak 2 4. Jadi ini dah nilai P yang kita boleh dapat, iaitu 425,000. Jadi maksudnya 425,000 itu P, dia tambah 1,200,000, dia akan menghasilkan 1,625,000. Okey, cikgu tunjukkan sini. Nombor ini perlu ditolakkan. Okey, nombor besar tolak nombor kecil. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan H. Yang mana P tolak 4/5 juta darab 6 bersamaan 2,09 juta. Jadi seperti sebelum ni, kita akan tukarkan dahulu pecahan juta dan juga perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okay, jadi kita buat kaedah secara congak, iaitu perpuluhan juta ni buat J. Tempat pertama ni, satu tempat perpuluhan ini ialah ratus ribu, kemudian puluh ribu. Jadi nombor ni 2 juta, 300,000 tak ada, 9 ini 90,000. Okay, kita terus dapat jawapan dia. Okay. Yang mana kita akan buat macam mana? Kita akan buat sebenarnya 2,09 kita akan darabkan dengan 1 juta. Kemudian kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi nilainya ialah, kita masukkan sifar sini. Pasti sama seperti yang kita buat congak ni. Okay, iaitu nilainya 2 ni kita salin balik, sifar salin balik, 9 salin semula, sifar, kemudian 3 nombor belakang ni kita adjustkan. Okay, ini yang pertama dalam perpuluhan, manakala yang kedua 4/5. Jadi kita tulis ni 4/5. Macam mana kita nak tahu nilainya? Kita lihat kepada jadual pecahan juta. Okay. Yang mana nilainya ialah, kalau tadi 4 nilainya ialah berapa tadi? Per 5.
So kalau per 5 nilainya 200,000 kalau 1 Jadi kita akan salin balik 200,000 kita akan darabkan dengan 4. Okey. Jadi kita tulis 200,000 kita akan darab 4. Kenapa darab 4? Sebab dia 4 kali ganda. Jadi sekarang kita garis dulu. Dapat nilainya dalam nombor bulat iaitu sifar, 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 sifar 2 kali 4, 8. Jadi nilainya 800,000. Okay, seterusnya kita akan salin semula dalam bentuk nombor bulat. Okay, so kita tulis balik P tolak 800,000 darab 6 bersamaan 2,90,000. Okay, itu ayat pertama yang kita boleh tukar. Jadi seperti soalan tadi, soalan G yang mana ada tambah dan darab, kita akan selesaikan darab dahulu. Okey. Maksudnya soalan H ni kita akan selesaikan darab dahulu, yang mana kita darabkan dulu 800 dengan 6. Okey, ini kita akan buat dahulu. Okey, jadi kita buat kat sebelah bentuk lazim dia. 800 darab 6 800,000 So sifar, 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 sifar 8 darab 6. Jadi jawapannya ialah sifar, 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 sifar 8 kali 6, 48. Iaitu 4,800,000. Jadi ini bermakna ayat matematiknya ialah P tolak 4,800,000 bersamaan 2,90,000. Cikgu dapatkan sikit Okay, ini cikgu alih sikit bawah. Okey, cikgu alih bawah sekali. Okay, jadi macam mana nak dapatnya P? Kita kembali kepada perkara asas ataupun satu contoh asas. Contohnya P tolak 2 sama dengan 3. Jadi macam mana nak dapat nilai P? Kita akan tambahkan. Maksudnya 3 kita akan tambah 2, kita dapat 5. Jadi nilai P ini ialah 5. Okey, iaitu songsangannya. Kalau dia tolak, kita tambahkan. Ini bermakna nombor ini kita perlu tambahkan. Okey. Jadi kita buat P sama dengan, ataupun buat bentuk lazimnya P sama dengan 4,800,000 tambah 2,90,000. Okey. Jadi sekarang kita tambahkan. Garis dulu. So kita tambah. Sifar, 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 sifar 9, 8, 6. Jadi jawapannya ialah 6,890,000. Inilah dia jawapan untuk soalan H
yang mana kita perlu buat satu persatu darab dahulu ni. Kemudian kita buat songsangan untuk tolak, dia jadi tambah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan I. Okay. P tambah 1,04 juta bahagi 16 bersamaan 1 juta. Langkah pertama, kita akan tukarkan dahulu perpuluhan juta kepada nombor bulat. Jadi kita letak nilai tempat 1 ni, sar ni sebagai juta, kemudian ratus ribu, dan 4 ini ialah puluh ribu. Okay, kita masukkan terus 1 ini 1 juta, okay, sifar ratus ribu, 4 ni ialah puluh ribu, jadi 40 ribu. Okay, ini secara congak. Okay, kalau kita tukarkan macam mana? Kita akan tukarkan, darabkan dengan 1 juta. Okay. So 1,4 kita akan darabkan dengan 1 juta. Okay, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Jadi kita tulis 1,04. Kita akan gerakkan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sudah pasti jawapannya akan sama seperti kita buat congak tadi ataupun nilai tempat tadi. Kita kena masukkan sifar. Jadi kita tulis balik 1 sifar 4. Sifar. Okey. Nampaknya dah sama. Sekarang kita akan salin dalam bentuk ayat matematik, iaitu P tambah 1,40,000 bahagi 16 bersamaan 1 juta. Jadi kita akan buat dahulu operasi, kalau sini tambah dan bahagi ni, kita akan buat bahagi di sebelah sini dulu, iaitu 1,40,000 ni kita akan bahagikan dulu dengan 16. Okay, kemudian barulah kita teruskan dengan P tambah dengan hasil jawapan ni bersama 1 juta. Jadi cikgu akan buat di muka surat yang di sebelah. Kita akan bahagikan 1,40,000 dengan 16 dahulu. Jadi kita tulis 1,40,000 bahagi 16. Jadi kita akan perlukan sifir 16. 1 tak boleh nak bagi 16. Kita tengok yang kedua, 10 pun tak boleh nak bagi 16 sebab lebih kecil. Jadi kita akan ambil 104. Jadi berapa kali 16 dapat 104? 4, maka kita perlu ada sifir 16. Jadi cikgu gunakan kaedah penambahan berulang untuk membuat sifir 16. Jadi kita buat 16 tambah 16. Dapat 12, okay, 32, kemudian tambah 16, 48, masih jauh, tambah 16, 14, 64, tambah 16, 10, 80, tambah 16, 6, 9, tambah 16, 12, 9, 10, 11. Okey, kita dapat 112. Ini dah lebih 104. Jadi kita akan ambil 96. Iaitu berapa kali 16? Okey, kita tulis. Ini 1, ini 2, 32, 3, 4, 5, 6.
Jadi 6 kali 16, 96. Kita akan ambil 6. Kita tulis 96. Kemudian kita tolakkan. 4 tak boleh tolak 6. Pinjam jadi 14. Ini jadi 9. Ini jadi sifar. 14 tolak 6, 8. 9 tolak 9, sifar. Yang ini juga sifar. Kemudian kita turunkan sifar. Dia jadi 80. Berapa kali 16? 80. Yang hampir, dah ada di sini 80. Iaitu 5. Jadi kita tulis 5. Kita tulis 80. Kita tolakkan dan selesai. Jadi sifar ni kita masukkan terus. Okay, jadi inilah nilai untuk bahagi tadi. Maka kita akan sambung ayat tadi. Iaitu P tambah hasil jawapan ni ialah 1 juta. Maksud dia P tambah, okey, tadi kita dah bahagi dapat nilai dia ialah 65,000. Okey. So P tambah 65,000 bersamaan 1 juta. Jadi kita kembali pada songsangan. Untuk mendapatkan P, kita ambil contoh yang mudah, iaitu P tambah 3 sama dengan 7. Jadi untuk mendapat P, 7 ini perlu tolak 3. Dapat 4. Maksudnya 4 tambah 3 jadi 7. Jadi 1 juta perlu ditolak. Okay. Tolak dengan 65,000. Okay. Jadi cikgu buat dekat sebelah. Kita terus buat P bersamaan 1 juta tolak 65,000. Sekarang kita tolak. Semua darab tolak sifar jadi sifar. Sifar, sifar. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam jadi 10. Sifar jadi 9. Sifar ni jadi 9. Dan 1 ni jadi sifar. 10 tolak 5. 5. 10 tolak 10 tolak 5, 5. 9 tolak 6. 3. 9 tolak tak ada, 9. Okey, so sifar ni tak boleh tulis. Jadi inilah nilai P, iaitu 935,000. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan J. 1/7/10 juta tolak P dalam kurungan. Kemudian bahagi 10 bersamaan sifar perpuluhan sifar 81 juta. Seperti biasa, kita tukarkan dahulu perpuluhan juta dan juga pecahan juta kepada nombor bulat. Perpuluhan juta kita buat macam biasa. Ini J, ini RR, dan PR, dan 1 itu ialah ribu. Jadi kita dapat kat sini terus 10,000, iaitu 80,000. Tapi ada 1,000 kat sini. Jadi nilai ini ialah 81,000. Okey. Seperti biasa, kaedahnya ialah kita mendarabkan dengan 1 juta. Jadi kita tulis sifar perpuluhan sifar 81 darab 1 juta. Dan kita akan gerakkan titik perpuluhan. Jadi untuk elak keliru, boleh gerak atas nanti keliru. Jadi cikgu tulis kat bawah. Okey. Okey, sekarang kita gerakkan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi nilai yang baru, kita letak sifar dulu kat ruang yang ada ni. Nilai yang baru sama, iaitu 81,000. Itu dalam kita panggil perpuluhan. Okey.
Manakala pecahan juta ini ialah 1/7 per 10. Jadi kita tulis dulu 1/7 per 10. Okey, cuba tulis dalam ni. 1/7 per 10. 7 per 10 sama dengan, kaedah dia kita tengok penyebut 10. Tadi kita ada buat jadual pecahan juta, yang mana 1 per 10 nilai ni ialah 100,000. Okey, ini kalau 1 per 10. Tapi soalan ini ialah 7 per 10. Jadi nilai 1 per 10 tu ialah 100,000. Kita gandakan sebanyak 7 kali, iaitu kita darabkan. Jadi kita tulis 100,000. Kita akan darabkan dengan 7. Jadi jawapannya ialah sudah pasti 700,000. Okay, 1 kali 7, 7. Okay, manakala 1 di kat depan ni nilainya ialah 1 juta. Jadi kita tambahkan kedua-dua nilai ini, kita dapat nilainya ialah 1,700,000. Okay, kita dah selesaikan langkah pertama. Kita tukarkan kepada nombor bulat. Okey, di cikgu tulis. Okay, sekarang kita salin semula ayat ni. Dalam ayat matematik kita ada kurungan. Okay, so kurungan. Kemudian 1,700,000. Kita akan tolak P. Kemudian jawapan ni kita akan bahagikan dengan 10 bersamaan 81,000. Okay. Oleh kerana ada kurungan, maka kita akan pindahkan bahagi 10 ni ke sana. Bila ke sana bahagi, dia akan jadi darab. Jadi kita akan darabkan dahulu 81,000 dengan 10. Okey. Jadi cikgu buat di muka surat sebelah, iaitu 81,000 darab 10. Okey, cikgu tunjuk bentuk lazim ni. Ada cara lain yang mudah sebenarnya. Tak apa, cikgu tunjuk ni dulu. Sifar, semua darab sifar dia jadi sifar. Kemudian 1 didarab dengan atas ni jadi sifar, sifar, sifar. Kemudian 1 darab 1, 1. 8 darab 1, 8. Jadi jawapannya ialah dalam nombor bulat, iaitu 810,000. Okay, ini bermakna kita akan buka kurungan ni. Maksud dia 1,700,000. Kita tolak P, kita dapat nilainya bersamaan 810,000. Okay, tadi ayat tadi ni kita dah bawa sini, dia jadi ni. Kita buka kurungan kan. Okay, kalau kita nak tulis tadi, inilah dia. Okay, so kita kembali kepada perkara yang paling asas, iaitu contohnya ambil soalan mudah je. 6 tolak P sama dengan 1. Okay. Jadi P ni berapa? Untuk mendapatkan P, kita mungkin boleh cakap 6 tolak 5, 1 kan. Hakikatnya ialah 6 ni, kita tolakkan ujung ni, kita dapatlah 5 ni. Okay. Okay, jadi berbalik pada soalan ni, untuk mendapatkan P, kita akan buat apa? Kita akan ambil 1 juta, kita akan tolakkan. Okay, dengan 810,000. 1,700,000 ni tolak 810,000. Okay. Okay, so kita tulis P sama dengan, okay, kita terus buat bentuk lazim,
1.700.000 tolak 810.000. Kita tolak sifar tak boleh tolak 1, pinjam jadi 10, 7 jadi 6. 10 tolak 1, 9. 6 tak boleh tolak 8, jadi 16. 16 tolak 8, kita dapat 8. Jadi inilah nilai P yang kita dapat, iaitu 890.000. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini. Untuk tajuk operasi bergabung melibatkan anu bagi muka surat 41 untuk soalan F hingga J. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.